Pertibaan Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Afendi bin Buang, TUDM, Panglima Angkatan Tentera disambut dengan terbang lintas 4 buah helikopter dari Angkatan Tentera Malaysia, masing-masing dari ketiga-tiga perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia, iaitu Tentera Darat, Tentera Udara Diraja Malaysia dan Tentera Laut Diraja Malaysia. Alhamdulillah, lagu Benteng Pertahanan Negara yang dinyanyikan oleh semua anggota perbarisan bersempena dengan Hari Angkatan Tentera Malaysia ke-87. Kami bawakan bersama dengan anda perbarisan ATM yang ke-87 pada kali ini dari Dataran Panglima Tentera Darat Kem Perdana Sungai Besi. Dengan kekuatan seramai 51 pegawai dan 907 anggota lain-lain pangkat, ini merupakan salah satu daripada acara tahunan yang dibawakan oleh Angkatan Tentera Malaysia meliputi ketiga-tiga perkhidmatan iaitu Tentera Darat, Tentera Udara Diraja Malaysia dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia. Untuk membawa perkongsian lebih lanjut, saya sekali lagi bersama dengan Lieutenant Colonel Muhammad Ridwan bin Yusof, Ketua Bahagian Hal Ehwal Awam, Markas ATM, untuk memberikan penerangan lebih jelas tentang pembarisan ATM ke-87. Tuan, boleh kita kongsikan sedikit untuk mukadimahnya berkenaan tentang perbarisan pada hari ini, membawa tema, sekali lagi kita gagaskan, kedaulatan negara, tanggungjawab bersama. Apa sebenarnya tamsilan ataupun gambaran di sebalik pemilihan tema yang signifikan pada tahun ini, Tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih Ismail kerana RTM sudi untuk membawakan lintas langsung sempena dengan pembarisan Hari Angkatan Tentera Malaysia yang ke-87 ini. So kalau kita lihat pada usia kematangan 87 tahun ini, sudah tentunya ATM mengalami pelbagai cabaran, rintangan, pengalaman untuk menjadikan dia suatu angkatan yang versatile, satu angkatan yang kredibel dalam untuk menjadikan ia satu yang dikenali sebagai pasukan yang menjadi benteng utama pertahanan negara. So dalam konsep kedaulatan negara tanggungjawab bersama ini yang kita bawakan ini adalah merupakan suatu yang signifikan, penting, dan ia bukan sahaja ditujukan kepada Angkatan Tentera Malaysia, anggota Angkatan Tentera Malaysia semata-mata, tetapi konsep kedaulatan negara tanggungjawab bersama ini juga adalah merupakan yang perlu dibawa oleh seluruh rakyat Malaysia, Ismail. Disebabkan dalam kita menjaga kedaulatan negara ini, seperti mana yang saya nyatakan pada pagi tadi, ia bukan terletak di bahu pasukan keselamatan ataupun anggota tentera semata-mata, tetapi ia turut perlu dibawa perkara ini oleh seluruh rakyat Malaysia, kerana kita sebagai warga negara Malaysia, kalau bukan kita untuk mempertahankan negara, siapa lagi? Adakah kita ingin mengharapkan warga negara asing untuk mempertahankan negara kita? Siapa lagi? So kita sebagai rakyat Malaysia sahaja yang menjadi utamanya untuk memastikan kedaulatan dan juga kesejahteraan tanah air kita ini sentiasa dalam landasan yang tepat dan sekaligus menjadikan negara kita ini aman sejahtera. Tuan, baru-baru ini kita melihat bagaimana Jeneral Tan Sri Datuk Sri Haji Afendi bin Buang, TUDM, Panglima Angkatan Tentera, menjawab persoalan dan juga tomahan yang diberikan kepada Angkatan Tentera Malaysia, khususnya berkaitan tentang perkara-perkara yang disalah tafsir ataupun disalahguna oleh sesetengah golongan yang kurang kita kata bertanggungjawab dalam menafsirkan hari ini. Jadi apa sebenarnya pendirian ATM dalam menjawab segala tomahan dan juga tuduhan yang dilemparkan?
Baik, dalam soal ini sebenarnya Angkatan Tentera Malaysia juga amat terkesanlah dengan kenyataan seperti itu. Kerana kalau kita lihat, ia bukan sahaja mengguris perasaan ATM itu sendiri, tapi kalau kita lihat secara globalnya, ia seolah-olah memperlekehkan tugas dan juga peranan warga Angkatan Tentera Malaysia itu dalam mempertahankan tanah air. Sebab dalam soal pengorbanan, perjuangan ataupun yang melibatkan nyawa terkorban di kalangan anggota tentera yang bertugas mempertahankan negara ini adalah bukan sahaja memberi kesan kepada ATM itu sendiri, tapi kalau kita lihat ia turut memberi kesan kepada keluarga anggota berkenaan. Ibu yang telah melahirkan seorang anak yang menjadi wira kepada bangsa kita, kepada negara kita, terkorban dalam mempertahankan negara. So bila kenyataan-kenyataan yang memperlekehkan peranan mereka, adakah kita memikirkan perasaan keluarga itu sendiri? Kerana mereka berjuang, bukan berjuang kalau kita katakan secara kasar mati katak ataupun sebagainya, tetapi mereka berjuang adalah untuk mempertahankan negara kita dari sebarang ancaman. Sebab ancaman ini sebilang masa, kita tidak tahu bila ia akan berlaku, di mana, dan macam mana kita nak tangani ini adalah bergantung kepada kekuatan dan juga kesiagaan ATM itu sendiri. Itu antara perkara yang dirangkumkan dalam kita berjawab dan juga melihat kembali bagaimana tema kedaulatan negara tanggungjawab bersama itu ditamsilkan ataupun digunakan untuk kita mengangkat Hari ATM ke-87 pada tahun ini. Kalau kita lihat sekarang ini tuan ya, Jeneral Tan Sri Datuk Seri Haji Affini bin Buang, Panglima Angkatan Tentera sedang memeriksa perbarisan. Mungkin untuk susun atur bagi atur cara yang berlangsung di dataran Panglima Tentera pada hari ini, apakah antara gagasan atur cara yang akan kita sama-sama saksikan sepanjang kita bersiaran pagi ini? Okey, suka saya ingatkan untuk perbarisan hari ini merupakan salah satu daripada aktiviti yang kita panggil regimental ketenteraan yang tidak boleh kita lupakan dalam ketenteraan ini, kerana ia melambangkan kesiagaan keanggotaan yang berbaris pada pagi ini. Psikologinya juga di situ untuk memberitahu rakyat bahawa kita sentiasa bersedia untuk menghadapi apa jua ancaman. Kerana itulah peranan dan tugas yang kita bawa untuk memastikan kesejahteraan negara kita ini sentiasa terpelihara. Jadi untuk pembarisan pada pagi ini kita datangkan dengan 12 detachment ya, Ismail, di mana terdiri daripada 51 pegawai dan 907 anggota lain-lain pangkat, di mana yang dia diketuai oleh Lieutenant Colonel Muhammad Fuad bin Mat Ghazali daripada Regimen Pertama Askar Melayu Diraja. Dan di dalam 12 detachment ini, 6 detachment daripada tentera darat itu sendiri, 3 masing-masing daripada tentera laut dan juga tentera udara Diraja Malaysia. Dan kita juga tidak lupa kepada peranan wanita yang turut menyumbang kepada aspek pertahanan dan juga keselamatan negara, di mana 3 detachment itu adalah terdiri daripada wanita keseluruhannya dan mewakili perkhidmatan darat, laut dan juga udara. Dan kalau kita lihat sekarang ini, sambil pemeriksaan oleh Yang Berhormat Panglima Angkatan Tentera diiringi oleh gabungan pancaragam pusat ATM yang dipimpin oleh Major Muhammad Nur Azizan Belihaya. So kalau kita lihat tadi sebentar tadi telah adanya terbang lintas hormat daripada 4 pesawat helikopter ATM yang turut membawa bendera Angkatan Tentera Malaysia, bendera tentara TLDM dan juga TUDM yang diketuai oleh Kapten Khairul Ridwan bin Randi TUDM. Kalau kita lihat selepas ini adalah merupakan sebelum Tan Sri Panglima Angkatan Tentera menyampaikan keputusan sebenar Hari Angkatan Tentera yang ke-87 ini, akan ada pengisian iaitu penganugerahan pingat kedaulatan negara dalam kita menghargai mereka yang pernah terlibat dalam daulат seketika dahulu, dan juga penyampaian sijil kepujian Angkatan Tentera Malaysia. Pada dalam situasi COVID ini, kita lihat peranan warga ATM itu terlibat untuk sama memutuskan rantaian COVID-19 dalam membantu kerajaan. Dan di sini akan diberikan, Panglima Angkatan Tentera akan memberikan sijil kepujian Panglima Angkatan Tentera ini kepada mereka yang terlibat dalam Op Penawar dan juga Op Benteng yang sedang dilaksanakan sekarang, dan diakhiri dengan penyampaian buku pelan anti rasuah kepada Panglima-Panglima Angkatan Tentera Malaysia, kemudian baru disusuli dengan keputusan daripada Panglima Angkatan Tentera sendiri. Baru-baru ini Yang Berbahagia Panglima Angkatan Tentera dalam kenyataannya ada berkata bahawasanya tanggungjawab bersama untuk membendung ataupun mempertahankan negara itu adalah digerakkan bukan sahaja oleh Angkatan Tentera Malaysia tetapi seluruh rakyat Malaysia, dan konsep untuk pertahanan itu digambarkan sebagai kita bersedia sebelum perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi konsep pertahanan itu sudah menjadi lebih luas. Bagaimana Tuan juga mewakili Angkatan Tentera Malaysia melihat kebersamaan dan juga konsep itu diterjemahkan melalui pemahaman yang lebih jelas tentang persediaan yang lebih penting sebelum kita menghadapi sebarang perkara-perkara yang tidak diingini. Untuk
Ismail dan juga penonton, kalau kita lihat pembarisan hari ini turut diperagakan dengan aset-aset Angkatan Tentera Malaysia. So kita ingin jelaskan bahawa perolehan aset-aset ini bukanlah untuk kita berperang, tetapi ia merupakan satu persediaan untuk kita mempertingkatkan kesiagaan Angkatan Tentera Malaysia. Sebenarnya saya maklumkan bahawa ancaman itu datang dari berbagai ruang. Kita tak tahu di mana, bila, tetapi kita dapat informasi untuk menjelaskan bahawa ancaman itu ada. So kalau kita tidak bersedia dari sekarang, bagaimana kita menghadapi ancaman ini di masa akan datang? Bagaimana sekiranya berlaku anasir-anasir asing yang cuba mencerobohi negara kita? So kalau Tan Sri PAT membawakan analogi pagar rumah itu untuk aspek keselamatan penghuni rumah, saya suka membawa analogi insurans. Kalau kita lihat rakyat kita mendapatkan insurans untuk melindungi harta benda, nyawa sama sekali, nyawa juga kan, polisi insurans itu. Tetapi samalah juga dengan kesiagaan kita sendiri. Dan ini adalah merupakan insurans kepada rakyat Malaysia. Okay? Kita tidak tahu yang mengambil polisi, rakyat Malaysia mengambil polisi insurans ini tidak tahu bila harta mereka akan musnah, bila nyawa mereka akan melayang. Tapi mereka mengambil polisi itu di masa sekarang. Itu juga ATM. Kesiagaan itu dipersiapkan dari masa sekarang. Bukan apabila kita telah diancam, kita berlaku sebarang ancaman, kita baru untuk kita menyiapkan segala aspek kesiagaan itu, boleh dikatakan agak sudah terlambat. So insurans ini merupakan insurans kepada rakyat Malaysia. Dikala rakyat Malaysia mungkin tidur nyenyak malam hari, di anggota tentera kita di persepandanan baik di daratan maupun di lautan sedang berkawal. Okay, untuk memastikan kesejahteraan negara kita ini sentiasa terpelihara. Tidak dibolosi, sepadan-sepadan kita ini tidak dibolosi. Di mana tingginya pengorbanan, saya rasa bukan saja untuk anggota Angkatan Tentera Malaysia itu sendiri, tapi pengorbanan itu dibawa oleh anggota pasukan keselamatan yang lain tu, Ismail. Baik, sudah pasti kita melihat beberapa isu yang bersangkut paut dengan isu-isu persepadanan dan juga kedaulatan negara seperti Jilhad Datu ataupun isu-isu tentang apa yang digagaskan oleh Angkatan Tentera Malaysia iaitu Op Benteng, yang mana rakyat menilai sejauh mana fleksibiliti dan juga kemampuan Angkatan Tentera Malaysia dalam mempertahankan negara. Jadi dalam hal ini juga disampaikan pingat pada hari ini iaitu bersempena dengan mereka yang banyak berjasa dalam operasi-operasi terdahulu. Bagaimana Tuan melihat dengan penghargaan kepada mereka yang banyak berjasa ini memberikan satu tamsilan bahawasanya ATM menghargai setiap petugas dan juga anggotanya? Baik, dalam kita menghargai anggota tentera yang terlibat di dalam Op Penawar dan juga Op Benteng, bahawa penghargaan ini amat penting dalam memberikan satu moral kepada mereka untuk terus melaksanakan peranan, tugas dan tanggungjawab yang sepatutnya yang telah diamanahkan oleh negara kepada setiap warga Angkatan Tentera Malaysia itu sendiri. Jadi dengan penghargaan ini, ia merupakan satu pembangkit semangat untuk menjadikan mereka lebih bersedia dalam apa jua ancaman. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, dalam situasi COVID-19 ni, musuh itu tidak nampak. Tapi dengan kolaborasi dengan pasukan-pasukan keselamatan yang lain, seperti mana dalam Op Penawar kita membantu PDRM. Jadi kolaborasi penyatuan operasi itu dapat dilaksanakan dengan sangat baik. Begitu juga dalam Op Benteng, apabila Perdana Menteri kita telah memutuskan untuk pasukan keselamatan kita memperkasakan kawalan persepadanan baik daratan maupun perairan. So itulah masanya kita tidak boleh bertindak hanya ATM sahaja bertindak dalam menjadi satu agensi yang untuk mengawal persepadanan daratan maupun perairan ini, tapi ia perlukan satu kolaborasi daripada pasukan-pasukan keselamatan lain dalam memantapkan, memperkukuhkan persepadanan negara. Kerana kita perlu tahu dalam menjaga persepadanan negara ini bukanlah tugas yang sekarang ini sebenarnya COVID ini. Benda ini telah berlaku sejak sekian lama dulu. Tetapi dengan wujudnya pandemik COVID ini, kita diarahkan untuk memperkasakan operasi menjaga perairan dan juga daratan negara supaya kita dapat mengekang sebarang kemasukan pendatang asing tanpa izin ke negara ini yang berkemungkinan besar akan membawa wabak itu ke negara kita dan menjejaskan kesihatan dan kesejahteraan negara kita sendiri. Jadi penghargaan ini yang diberikan kepada wakil pegawai dan juga anggota yang terlibat dalam kedua operasi ini, baik operasi Penawar dan operasi Benteng, bagi saya adalah satu penghargaan yang terbaik dalam kita memberi semangat dan juga moral kepada mereka yang terlibat dalam kedua operasi itu.
Penghargaan ataupun pingat kedaulatan negara yang kita saksikan ini disampaikan oleh yang berbahagia Panglima Angkatan Tentera sendiri kepada mereka yang telah pun memberikan khidmat bakti dalam beberapa siri operasi dan juga operasi dan juga gerakan ketenteraan yang telah pun dilaksanakan. Jadi bagaimana sebenarnya pemilihan ataupun mereka yang dipilih ini memberikan satu signifikasi kepada pingat itu sendiri dan juga pingat itu bagaimana ia meletakkan setiap anggota itu berada pada suatu kerangka tahap yang tersebut. Okey Ismail, untuk penonton semua ya, pingat kedaulatan negara ini adalah juga satu penghargaan kepada mereka yang terlibat dalam Daulat suatu ketika dahulu. Dan kita faham bahawa itu seperti mana kenyataan-kenyataan sebelum itu bukanlah suatu sandiwara yang kita mainkan, kerana pertahanan itu adalah sebilang masa perlu diutamakan. Apa jua ancaman yang berlaku, bukan sahaja perkara yang berlaku di Lahad Datu ataupun di mana-mana tempat, tapi aspek keselamatan dan pertahanan itu perlu dijaga sebilang masa, dan itulah kesiagaan yang kita berikan, yang ATM berikan untuk keselamatan, kesejahteraan dan kedaulatan tanah air kita. So dengan adanya pingat kedaulatan negara ini, seperti mana dalam kita menghargai mereka yang terlibat dalam konflik iaitu dalam benteng dan juga Okinawa, ini memberikan satu penghargaan kepada mereka, kerana mungkin ada di antara mereka ini yang telah terkorban pada kejadian pada 2013 yang di situ kita menghargai perjuangan mereka, kerana mereka bertugas di mana yang senyatakan, mereka bertugas adalah kerana tanggungjawab dan juga amanah yang telah diberikan. Bukan hanya mereka pergi suatu tempat dengan tidak berobjektif, tapi mereka ada misi yang perlu mereka lunaskan dalam mana sekalipun, sehingga titisan darah terakhir. Setiap inci tanah air itu perlu dijaga, perlu didaulatkan, perlu diberi satu keharmonian untuk kita memberi keamanan kepada seluruh rakyat Malaysia yang menaungi negara ini. Saya suka dengan konsep di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Tuan, sememangnya dalam kita memberikan suluhan yang mendalam terhadap peranan Angkatan Tentera Malaysia, kita melihat anggota dan juga pegawainya sendiri melihat bagaimana penyertaan mereka dalam ATM ini ibarat satu pekerjaan yang berisiko tinggi. Sudah pasti pengorbanan kepada negara itu tidak boleh disamakan dengan nilai mata wang dan juga nilai apa-apa sahaja sekalipun. Dan bagaimana sebenarnya kita ingin meletakkan bahawasanya tanggungjawab seorang anggota tentera itu perlu diangkat dengan lebih tinggi dan juga dipandang mulia di sisi masyarakat, untuk menjadikan agar ATM ini adalah sebuah institusi yang boleh menjalankan tugasnya dengan kerjasama masyarakat juga. Okey, kalau kita lihat aspek perkhidmatan mereka ini, kalau kita lihat tidak semua rakyat Malaysia yang boleh menjadi seorang anggota tentera yang berwibawa. Kalau kita tengok daripada aspek perkhidmatan mereka dalam usia perkhidmatan 21 tahun, 25 tahun, selepas itu mengalami pencen kan. So kalau itu dalam usia yang muda tu kan, kalau kita lihat Tan Sri pernah bercakap, Tan Sri Panglima Angkatan Tentera pernah bercakap, tidak semua rakyat Malaysia ni ingin menjadi yang boleh menjadi tentera, tapi mereka ni sebenarnya mengorbankan masa bersama keluarga, perjuangan mereka semua untuk menyahut cabaran menjadi seorang anggota tentera demi mempertahankan tanah air. So di situ kita perlu lihat bahawa apa yang dilakukan oleh mereka ini tidak semua dapat dilakukan oleh keseluruhan rakyat Malaysia. So di sini kita meminta kerjasama bahawa sebagaimana yang disebutkan, pertahanan negara itu adalah tanggungjawab bersama. Perlu dibawa oleh semua rakyat Malaysia. Cumanya bila ada anggota tentera ini, usaha mereka dalam mempertahankan negara itu lebih tinggi lagi. Sebab itulah amanah yang telah diberikan kepada mereka. Walau bagaimanapun sekali ancaman, mereka tetap berada di suatu tempat itu demi mempertahankan setiap inci tanah air negara kita yang kita cintai ini. So begitu juga dengan konsep pengorbanan yang diberikan oleh para veteran kita ya. Mereka ini yang pernah berkhidmat, keringat mereka, mungkin darah mereka pernah gugur di tanah air kita dalam mempertahankan negara kita. Dan dengan adanya usaha-usaha seperti kempen tabung pahlawan ni Ismail ya, bukanlah bermaksud kita ingin meminta derma daripada rakyat Malaysia, bukan kata kita ni miskin ataupun sebagainya, tetapi setiap sumbangan yang diberikan itu sebenarnya adalah untuk mendidik rakyat Malaysia bahawa pengorbanan itu
adalah sesuatu yang murni, yang sukar untuk dicari, yang sukar untuk diganti. So kita sebagai rakyat Malaysia kan, apa salahnya memberi sumbangan itu demi meringankan para veteran ini yang memerlukan bantuan yang sewajarnya. Ada mereka sebagai contohnya dalam nilai veteran yang tidak berpencen, kita ada lebih kurang 139,000 lebih mereka yang tidak berpencen. So semasa COVID itu kita nampak mereka kadang-kadang ada yang bekerja sendiri. So peranan yang melalui kutipan tabung pahlawan itu, kita boleh membantu mereka yang terjejas akibat daripada pelaksanaan PKP, kesan daripada wabak pandemik COVID-19 itu sendiri. Satu perkongsian yang baik, Juan. Terima kasih diucapkan dan juga selamat Hari ATM ke-87 diucapkan buat Angkatan Tentera Malaysia. Itu adalah Lieutenant Colonel Muhammad Ridwan bin Yusof, Ketua Bahagian Hal Ehwal Awam Markas Angkatan Tentera Malaysia bersama dengan kita langsung dari dataran Parlimen Tentera Darat Ken Perdana Sungai Besi. Kita bawakan perbarisan Hari ATM ke-87. Buat masa ini kita kembali kepada rakan-rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.